Rafizi tolak Anwar, kali ini Tun M buka mulut. Muktamad, Tun M tolak kemah besar, tutup pintu rundingan. Presiden warisan langsung tak tahu surat Tommy pada Sultan Sulu. Hanifah cari gaduh, gelapas bangang sampai Dewan kecoh. Anwar beri amaran pada UMNO, patuh MOU Perdana Menteri Pembangkang. Ada pertembungan antara Presiden PKR Anwar Ibrahim dan timbalannya yang baru Rafizi Ramli bagi bekas Perdana Menteri 2 kali Dr. Mahathir Mohamad. Perkara itu masih belum jelas. Malah katanya ia mungkin hanya strategi politik bagi memberi gambaran kepada rakyat seolah-olah bukan semua ahli dan pemimpin parti menyokong Anwar. Ini kerana saya rasa Rafizi faham bahawa Anwar tidak lagi popular seperti dahulu. Jika Anwar hendak bercerita lagi kisah beliau dianiaya, ia sudah tidak berkesan di hati rakyat. Anwar juga masih tiada cakap lain, asyik bercakap hendak menjadi Perdana Menteri sahaja. Sebab itu saya perlu mendapat sedikit masa lagi untuk melihat tingkah laku Rafizi. Betulkah Rafizi tolak Anwar atau itu cuma strategi politik PKR? Katanya dalam satu wawancara dengan Sinar Harian di Kuala Lumpur. Rafizi menjadi kritikal secara terbuka terhadap Anwar sejak 2018. Pada Disember 2020, dia memberi amaran bahawa tokoh pembangkang itu dikelilingi oleh pihak yang oportunis. Dalam Kongres Tahunan Parti baru-baru ini, ketika disahkan sebagai timbalan Presiden, dia menyatakan kesetiaannya pada parti walaupun masih dengan kenyataan-kenyataan lantangnya. Pejuang menegaskan pintu rundingan bagi membincangkan idea kemah besar pembangkang dengan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional sudah dianggap tertutup sama sekali. Pengerusinya Dr. Mahathir Mohamad berkata keputusan itu dibuat pejuang susulan parti tersebut mempunyai pendapat berbeza selain sokongan oleh rakyat terhadap mereka tidak begitu jelas. Umpamanya, ramai orang Melayu tidak boleh terima DAP. Jadi kalau kita bawa masuk DAP, maka ramai orang Melayu yang akan menolak kita. Jadi kita tidak akan mengadakan kerjasama dengan Pakatan Harapan sama ada dengan DAP, Parti Amanah Negara ataupun PKR, katanya menurut Sinar Harian. Tambahnya, pejuang hanya mahu bekerjasama dengan orang tidak terlibat politik dan tidak membangkitkan perasaan benci kepada mereka. Pada Jun lalu, Mahathir yang juga bekas Perdana Menteri berkata, pejuang enggan bekerjasama dengan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim dan Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin meskipun mengakui kepentingan kerjasama antara parti pembangkang bawah pendekatan kemah besar untuk menumbangkan Barisan Nasional. Mahathir berkata, sikap pemimpin pembangkang yang tidak lurus menjadi sebab mengapa partinya menolak konsep kemah besar. Pada 4 Jun lalu, Warisan turut menolak idea kemah besar seperti diinginkan Mahathir, termasuk gagasan Pakatan Harapan Plus dengan parti itu. Presidennya Syafiee Abdal berkata, kemah besar bukan lagi penyelesaian terbaik pada masa ini kerana negara ini memerlukan satu kepimpinan maupun pemerintahan yang boleh meletakkan negara pada landasan sepatutnya. Presiden Warisan Syafiee Abdal berkata beliau sendiri juga tidak tahu berkaitan surat bekas Peguam Negara Tommy Thomas yang didakwa, ditulis dan dihantar kepada Peguam mewakili Sulu pada 2019. Katanya beliau bukan sebahagian daripada Kabinet Kerajaan Persekutuan pada ketika itu dan tidak pernah dimaklumkan langsung berhubung surat terbabit. Saya juga tidak tahu pun. Kalau di Kabinet tidak tahu, lagilah saya tidak tahu. Mana kita tahu kalau dia Tommy keluarkan surat? Kita tidak tahu surat ini berlaku. Jangan tanya saya, tanyalah dia Tommy. Saya mana ada kuasa untuk memberi arahan kepada AG. Kalaulah Perdana Menteri pun didakwa, tidak tahu apa lagi Ketua Menteri, tanyalah Tommy Thomas, katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Warisan. Sementara itu, Syafiee yang juga Ahli Parlimen Sempurna berkata isu tuntutan Sulu harus segera dihapuskan kerana perkara berkenaan sebenarnya tidak wujud. Sepatutnya seperti mana dikatakan daripada awal, bila sudah ada referendum, bila sudah ada Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63, kedaulatan negara ini harus dipertahankan. Suara rakyat sudah ada kerana kita sudah pun merdeka dan maknanya tiada lagi hak-hak orang lain menuntut wilayah Sabah ini. Sepatutnya dari segi undang-undang, tuntutan bermula selepas Perjanjian 1875 antara Sepanyol dan kerajaan yang ada pada waktu itu. Kalau kita nak bercakap mengenai sejarah, Sabah ini dahulu dimiliki Sultan Brunei. Lepas itu, bila British ditakluki North Borneo, tidak timbul persoalan tentang perkara ini, bayaran kepada Sulu. Tiada bayaran langsung pun. Waktu itu British sudah memerintah mentadbir wilayah Sabah, katanya. Sementara itu, Timbalan Presiden Warisan Darrell Laking berkata Ketua Menteri Haji Jin Nur perlu mengadakan sidang khas Dewan Undangan Negeri sekiranya beliau sendiri tidak bersetuju dengan tuntutan Sulu berkenaan. Mungkin tiba masanya
Jika anda bertanya dengan Ketua Menteri, apa pandangan beliau dengan surat itu dan kalau beliau tidak setuju dengannya, apa kata panggil sidang khas di DUN untuk mendapat sebulat suara daripada setiap adun membantah apa saja tuntutan terhadap Sabah, katanya. Terdahulu, bekas Perdana Menteri Najib Razak semalam mendakwa surat yang ditulis Tommy itu menjadi punca aset Malaysia bernilai 66 bilion ringgit di luar negara terancam. Notis saman timbang tara Wakil Sulu dikemukakan secara rasmi kepada Malaysia pada Julai 2019 ketika Kerajaan Pakatan Harapan bermaharajalela. Kekesalan Tommy Thomas berhubung tindakan kerajaan tidak membayar tuntutan Sulu berulang kali disebut dalam 297 perkara dalam penghakiman timbang tara berkenaan, katanya dalam hantaran di Facebook. Dalam hantarannya itu, Najib turut memuat naik video sidang media ahli parlimen daripada warisan iaitu Aziz Jaman dan Ina Raisah Munirah Majlis yang mempersoalkan sama ada surat dikeluarkan Tommy itu mendapat mandat daripada Kabinet Pakatan Harapan pada ketika itu atau tidak. Dewan Rakyat hari ini terus panas dengan perang mulut antara wakil kerajaan dan pembangkang, kali ini membabitkan gelaran bangang. Kekecohan tercetus apabila Muhammad Hanifah Maidin menggelar wakil rakyat PAS sebagai bangang kerana menyokong Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA yang didakwanya zalim. Dalam Al-Quran ada sebut, jangan zalim kepada mana-mana orang. Walaupun melakukan jenayah, kita tak boleh zalim. Ini dalam Islam yang PAS takkan tak faham. Kenapa bangang sangat? Katanya. Beliau berkata demikian ketika membahaskan usul Kementerian Dalam Negeri bagi membatalkan keputusan Dewan Rakyat pada 23 Mac lalu yang menolak usul melanjutkan tempoh kuat kuasa subsection 4-5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA untuk 5 tahun lagi. Kenyataan Hanifah itu mencetus rasa tidak puas hati Awang Solahuddin Hashim, PAS bahagian Pendang, yang menyifatkan wakil rakyat amanah berkenaan sebagai individu yang mempunyai sikap sakit hati. Kenapa sakit hati dengan PAS? Kalau kami PAS faham, takkan kami nak beritahu dengan kamu? Kamu ingat kamu pandai sangat? Cakap ikut sedap itu Islam ke? Kata orang bangang, kata Awang. Bantahan sama dibuat Tajuddin Abdul Rahman, Barisan Nasional bahagian Pasir Salak, yang menganggap Hanifah bukanlah pemimpin yang memperjuangkan Islam atau menggambarkan agama itu apabila melabel orang lain bangang. Itu Islam sangatlah, itu cakap orang bangang, katanya sambil menganggap pemimpin Pakatan Harapan hanya pandai bercakap sahaja dan kencing rakyat dengan janji manis. Hanifah kemudian menegaskan tindakan beliau menolak SOSMA bukan bermakna menyokong penjenayah. Sebaliknya, undang-undang yang hendak digunakan perlu adil dan tidak zalim kepada orang yang bersalah. Jenayah macam mana pun ia tetap jenayah. Jenayah yang dilakukan YB Pekan juga jenayah. Rakyat tengah kelaparan dan ada sampai bunuh diri. Beliau senang-senang ambil duit rakyat. Tapi kita tak mahu beliau dibicara di bawah SOSMA. Kita mahu dibicara secara adil. Sebab itu sampai sekarang beliau tak masuk penjara lagi. Kalau ditahan bawah SOSMA, beliau sudah lama dihumban dalam penjara. Walaupun kami benci dengan YB Pekan merompak duit rakyat, tapi kami tak mahu dia dibicara bawah SOSMA, katanya. Sementara itu, Ahmad Nazlan Idris, Barisan Nasional bahagian Jerantut, ketika membahaskan usul sama menyifatkan wakil pembangkang termasuk Hanifah dan Khalid Samad sebagai tidak menghormati Dewan Rakyat semasa berucap apabila menunjukkan sikap kebudak-budakan. Kita ini lupa siapa kita apabila bahas terjerit-jerit. Nak kata monyet, salah sangat. Kita sudah tua belaka, tapi perangai tak menggambarkan yang tua, katanya. UMNO perlu patuh dengan memorandum persefahaman Kerajaan dan Pakatan Harapan yang ditandatangani antara Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dengan Pakatan Harapan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, kenyataan Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan adalah tepat kerana parti itu tidak memerlukan sebarang MOU baru dengan pembangkang. UMNO tidak akan mengadakan MOU. Saya fikir UMNO kena patuh sebab MOU yang sedia ada itu bukan melibatkan parti dengan parti tapi melibatkan Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri untuk mengekalkan kestabilan politik dan maka pembangkang bersetuju untuk bekerjasama dengan kerajaan melakukan transformasi parlimen dan juga untuk memastikan adanya kestabilan. Jadi signal itu kepada MOU yang sedia ada itu ialah antara Pakatan Harapan dan Perdana Menteri. Jadi apa yang diumumkan oleh Ahmad Maslan tidak terkait dengan yang itu mungkin. Tapi ada keputusan peringkat UMNO itu saya fikir elok dan satu keputusan di peringkat UMNO yang tidak akan mengadakan MOU, maka UMNO memang tidak ada MOU, katanya yang merupakan bekas Setiausaha Agung UMNO pada sidang media di Dewan Rakyat. Anwar berkata demikian menjawab pertanyaan media mengenai kenyataan Ahmad bahawa Majlis Kerja Tertinggi UMNO memutuskan MOU antara kerajaan dan Pakatan Harapan yang berakhir 31 Julai ini tidak akan diteruskan. Malah Ahmad berkata UMNO menetapkan Akta Anti Lompat Parti mesti diteruskan dan disokong untuk diluluskan di Parlimen. Mengulas lanjut, Anwar Barisan Nasional Keterih berkata sememangnya MOU antara Pakatan Harapan dengan kerajaan tidak mempunyai tarikh luput dan ia termaktub sehingga pembubaran Parlimen dibuat selepas 31 Julai depan. Dituliskan di situ di bawah perkara 3.1 dalam MOU
MOU bahawa MOU itu berkuat kuasa daripada tarikh tanda tangan sehinggalah Parlimen dibubarkan, maka tak timbul nak buat MOU baru. MOU itu masih lagi ada dan terpulang kepada pihak yang menandatangani itu kalau nak menyemak semula, tetapi setakat MOU sedia ada masih kekal berkuat kuasa. Cuma kekeliruan timbul apabila ada klausa MOU yang katakan kerajaan tidak akan mengusulkan pembubaran Parlimen sebelum 31 Julai. Jadi tidak ada usul pembubaran Parlimen sehingga akhir bulan ini. Kalau selepas bulan Julai, maka kena tanda tangan lain-lain, jelasnya lagi. Semalam Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan bahawa pihaknya akan mengusulkan beberapa lagi syarat utama yang akan diketengahkan kepada kerajaan walaupun MOU transformasi dan kestabilan politik antara kerajaan persekutuan telah dimeterai. Antaranya reformasi dalam isu pengurusan kerajaan, rasuah dan hal-hal monopoli. Pada sidang bidang sama, Anwar mempersoal kenyataan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Zaidi Zainul Abidin yang menyebut namanya bagi mengisi jawatan timbalan Perdana Menteri. Beliau berkata siapa patut dilantik ke jawatan itu tidak perlu dibangkitkan. Sebaliknya, masalah rakyat yang perlu difokuskan buat masa ini. Media hari ini melaporkan Zahidi secara sinis mencadangkan agar jawatan TPM diisi oleh Anwar atau Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berikutan desakan pihak tertentu terhadap Ismail Sabri mengenainya. Jelasnya, dua orang itu antara yang masih saksi dan mengetahui mengenai wujudnya MOU di antara Ismail Sabri dan juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin.